Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Wafak dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan mengenai kedudukan jenayah liwat di bawah bidang kuasa kanun keseksaan dan enakmen atau Akta Negeri-Negeri di Malaysia. Baiklah, kita pergi kepada konsep jenayah liwat. Liwat ditarifkan sebagai persetubuhan di dubur lelaki atau wanita yang bukan isterinya. Perkataan liwat berasal daripada bahasa Arab yang disandarkan kepada Nabi Lut AS kerana perbuatan liwat merupakan amalan kaum Nabi Lut AS suatu ketika dahulu. Menurut Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni dalam kitab tafsir ayat Al-Ahkam, liwat adalah lelaki yang menyetubuhi lelaki, begitu juga mengikut undang-undang. Jenayah liwat ini juga disamartikan dengan gay, iaitu lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya atau dikenali sebagai lelaki homoseksual. Seterusnya, dalil pengharaman liwat. Dalil pengharaman liwat ini diriwayatkan dalam satu hadis dari Ibnu Abbas yang bermaksud, barang siapa yang kamu dapati melakukan amalan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan orang yang bersamanya. Seterusnya kita pergi kepada peruntukan undang-undang mengikut kanun keseksaan. Yang pertama, Seksyen 377A, iaitu mengenai persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i. Yang kedua, Seksyen 337B mengenai hukuman yang mana dihukum pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun dan hendaklah dihukum dengan sebatan. Yang ketiga, Seksyen 377C, iaitu mengenai tanpa kerelaan atau bertentangan dengan kemahuan dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun dan hendaklah dikenakan hukuman sebaik. Seterusnya kita lihat kepada peruntukan undang-undang mengikut Akta atau Enakmen Negeri-Negeri. Negeri Wilayah Persekutuan, Selangor, Pulau Pinang, Johor, Sarawak dan Kelantan dihukum denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Seterusnya, bagi Negeri Sembilan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi Negeri Melaka, Perlis, Kedah dan Sabah, hukuman denda tidak melebihi daripada RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 36 bulan atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, elemen kesalahan liwat. Terdapat satu sahaja elemen bagi kesalahan ini iaitu penglibatan dua orang lelaki dalam perbuatan liwat, berhubungan seks sesama lelaki di mana anggota sulit lelaki dimasukkan ke dubur lelaki lain. Ini bermakna kedua-dua lelaki yang terlibat dalam perbuatan liwat boleh didakwa. Kedua-dua lelaki mestilah melakukannya dengan sukarela dan tanpa paksaan. Sekiranya ada unsur paksaan, maka beban pembuktian terletak ke atas mangsa tersebut. Isu liwat. Isu yang berkaitan dengan liwat adalah bidang kuasa Mahkamah ke atas jenayah liwat. Mahkamah Persekutuan pada tahun 2021 telah memutuskan bahawa kesalahan jenayah liwat yang terkandung dalam Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor adalah tidak sah dan bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Secara umumnya, Undang-Undang Jenayah merupakan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan di bawah Senarai Persekutuan. Di bawah Senarai Negeri, Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan secara spesifik satu senarai panjang mengenai bidang kuasa negeri dan mahkamah syariah dalam kesalahan jenayah. Mahkamah Persekutuan bersetuju bahawa negeri dan mahkamah syariah tidak mempunyai bidang kuasa terhadap jenayah liwat kerana kesalahan liwat telah termaktub dalam kanun keseksaan antaranya di bawah Seksyen 377A. Adanya dua jenayah berbeza di dua mahkamah berbeza akan membawa kepada ketidakadilan yang nyata kerana penganut Muslim yang meliwat boleh didakwa di mahkamah syariah yang hukumannya lebih ringan sedangkan orang yang bukan Islam yang meliwat didakwa di mahkamah sivil yang diperuntukkan hukuman yang lebih berat. Ini bercanggah dengan artikel 8/2 Perlembagaan Persekutuan yang melarang diskriminasi disebabkan agama. Memandangkan Kerajaan Persekutuan telah mengambil jenayah liwat dan diletakkan di bawah kanun keseksaan, negeri atau mahkamah syariah tidak ada kuasa lanjut untuk mendakwa atau membicarakan jenayah liwat. Oleh itu, kesemua peruntukan kesalahan jenayah liwat di bawah Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri adalah tidak sah. Namun, bukan semua negeri mempunyai peruntukan untuk kesalahan liwat dalam Enakmen Jenayah Syariah. Kes liwat. Kes pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan pendakwa raya dan rayuan lain 2015 2 MLJ 293. Perayu dituduh melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i iaitu liwat di bawah Seksyen 37A Kanun Keseksaan yang boleh dijatuhi hukuman di bawah Seksyen 37B Kanun Keseksaan. Pada 9 Januari, perayu dibebaskan tetapi pihak pendakwa raya tidak berpuas hati.
Jadi telah meraih ke mahkamah rayuan. Jadi mahkamah rayuan mensabitkan perayu dan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Kes kedua ialah Abdul Rahim bin Abdul Rahman lawan Pendakwa Raya 2011 MLJ 28, mana dituduh dengan 22 tuduhan lewat di bawah Seksyen 37B Kadang Keseksaan yang dilakukan terhadap mangsa lelaki berumur 14 dan 17 tahun. Jadi 10 pertuduhan itu tertuduh dijatuhkan hukuman penjara 28 tahun dan 10 sebatang. Manakala 12 pertuduhan lagi tertuduh dihukum penjara 32 tahun dan 12 sebatang. Yang mana kes ketiga ialah pada zaman Nabi Lut, yang mana Nabi Lut berdakwah kepada kaum penduduk Sadum, tetapi mereka tidak mengenakannya. Mereka malah mengetawakan Nabi Lut dan meminta Nabi Lut untuk ditimpa ke azab yang pedih, yang mana telah dijanjikan oleh Nabi Lut. Jadi saat itulah Nabi Lut berdoa kepada Allah untuk ditimpa ke azab kepada mereka. Jadi Allah mengabulkan doa Nabi Lut, yang mana Allah mengutuskan Jibril untuk memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang berjumlah 7 kota dengan hujung sayapnya sahaja. Allah menyebut kisah mereka dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Jadi pada zaman para sahabat, Khalid bin Al-Walid ni mengutuskan surat kepada Khalifah Abu Bakar mengatakan ada terdapat wujud amalan kaum Lut di perkampungan Arab, yang ni berkahwin seperti perkahwinan dengan wanita, iaitu melakukan liwat. Jadi mengikut riwayat Al-Waqidi dengan sanadnya daripada Abdullah bin Abi Bakar bin Haz, katanya antara lain Umar dan Ali berpendapat hendaklah dibakar dan selain mereka berpendapat hendaklah disebat. Kemudian Khalifah Abu Bakar mengutuskan surat kepada Khalid bin Al-Walid supaya dibakar dengan api dan Khalid melaksanakannya. Kemudian untuk kesimpulan, jadi peruntukan undang-undang antara negeri-negeri tidak jauh beza dari segi hukuman yang dikenakan. Manakala liwat ni merupakan perbuatan yang dianggap salah dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti liwat, musahakoh juga merupakan perbuatan yang kecil dan ditegah oleh agama. Jadi kecenderungan seksual sesama jenis adalah sesuatu yang berlawanan dengan fitrah dan tujuan manusia diciptakan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.